جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita mengucapkan sekali lagi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama sekali lagi pada hari ini 30 Jun. Alright, 30 Jun 19 pula 2021 hari Rabu dan jam sekarang 9:04. Keadaan cuaca kalau semalam tu memang hujan sejak malam di Singapura. Hujan memang lebat malam semalam sampai ke pagi. Ada lagi hujan tu jadi cuaca tu dia lembap sikit. Cuaca kat luar sana lembap tapi dia cerah. Dia taklah macam mendung ke apa, cerah. So alhamdulillah that's keadaan cuaca. Bismillah. Uh, dan juga cuaca panas dijangka di banyak tempat di negara-negara Pasifik. Heat baru-baru ni didapati lebih kurang 100 orang terpaksa melalui benda tu heat. Di Canada. Jadi nampaknya cuaca panas akibat yalah keadaan cuaca panas ni. Mungkin banyak benda kot kita buat silap ni kan. So assalamualaikum, kita nak just tengok siapa yang dah datang pagi-pagi ni kan, sebelum kita tunggu adik-adik lain yang juga akan join kita insya-Allah. Dan assalamualaikum Faizul, dan juga kita ada Kak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa kata kita mulakan hari kita dengan juga beristighfar. Banyak-banyak kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah akan sentiasa merahmati kita. Alright, kita terus banyakkan istighfar kita dengan tekan love kat situ Astaghfirullahalazim sambil dengar, sambil kita tekan, sambil kita juga bertasbih, kita bertahmid dengan tekan love dan tekan like. Sekarang hari ni abang pun nak korang tekan like pula banyak-banyak. Boleh tak kalau tekan like banyak-banyak? Kita nak tengok hari ni tekan like pula banyak-banyak. Right, tekan love tu seperti biasa. Okey, kalau love tu katakan astaghfirullahalazim, love ni pula like ni pula alhamdulillah like dan juga share, right? Share kepada kawan-kawan kita, sebab hari ini hari yang best. Hari ini adalah 30 Jun bermaksud 6 bulan pertama tahun 2020 tu sudah tiba. Tapi kalau dalam main bola ni dia macam separuh masa pertama dah tamat. So kita nak go into the second half of the year 2021. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku, dan kita akan bincangkan dalam segmen ilmu pukul 9.30 nanti 6 aspek kewangan yang perlu kita pantau atau kaji balik. Kita panggil dia review. Alright, kita nak review balik. Jadi tekan like tekan like banyak-banyak. Alright, sebab kita nak tengok hari ni like banyak. Like ni alhamdulillah. Kalau love tu astaghfirullahalazim. Banyakkan sambil dengar ni kita juga buat pahala. Sambil-sambil dengar kita dapat juga buat pahala sikit insya-Allah. Alright, jadi hari ni topik yang kita akan bincangkan setengah tahun yang apa review yang kita perlu buat dalam kewangan selepas 6 bulan yang pertama, untuk kita mula tengok balik apakah yang patut kita buat dan apa perancangan kita untuk 6 bulan yang akan datang. Itu yang akan kita bincangkan dalam segmen ilmu 9.30 nanti. Jadi pagi ni kita nak santai-santai, nak tahu apa di mana keadaan di tempat anda. Okey, kita ada Syamir, salam bosku. Wah, ni makan apa bosku? Petang ni, tengah hari ni, kalau anda free, boleh juga melawat lelaman ataupun Facebook Muslim Coaches Association, sebab tengah hari nanti 12.30 kita ada Wednesday Wealth, dan salah satu segmen dalam tu adalah review, food review. Dekat Singapore, food review dekat Singapore oleh brother kita Syamir.
Alright, kita juga ada Kak Mafiza. Salam dan pagi AA. Alright, dan kita beri tepukan. Okey, kita beri tepukan. Kenapa tepukan ni? Tu dia. Alright. Moga kita semua diberi afiah. Alhamdulillah. Senyum-senyum selalu, senyum itu sedekah. Thank you AA, best Zoom meeting malam tadi, bagus. Alright. Yes, semalam kita ada Zoom meeting yang kita jemput dan kita share something yang interesting yang tak dapat datang terlepas. Dan benda tu juga kita buat secara live di Facebook Mekanik Guang. Jadi anda boleh juga tengok sesi tu semalam. Alright, teruskan tekan love dan like banyak-banyak. Kita nak fokus pada like pula hari ni. Kita nak tengok apa benda ni jadi bila kita tekan like banyak-banyak. Dan kita nak banyak komen. Saya nak awak just komen apa warna baju yang awak pakai hari ni. Sekarang ni apa warna dia. Cuba tekan situ komen apa warna baju. Apa warna pakaian anda pada hari ini. Apa warna pakaian anda? Kalau abang kau perhatikan, aku tak ada warna lain ni lah. Putih, hitam. Tu je yang biasa, kadang-kadang biru kan. So apa pula warna anda? Kuning. Fong Lipeng. Kong Lipeng dia cakap kuning. Okey. Cuaca mendung di Kulai Johor. Okey, tu Kak Mafiza dia cakap. Cuaca mendung di Kulai Johor. Alright, Fong dia pakai kuning. Kuning pada hari ini Fong pakai kuning untuk pergi kerja. Alright, okey. Yang lain. Come on, Mafiza, baju apa? Ida. Okey, Syamir, apa warna baju yang ada kat sini? Cuba komen. Alright, apa warna baju ataupun pakaian anda pada hari ini? Kita nak santai-santai. Purple, alright. Mafiza dia pakai purple. Purple ni kira warna kaya lah, warna kekayaan kan. Purple ni dia panggil warna kekayaan. So, okey. Kuning ni dia warna cerah, warna yang cerah. Black, Syamir dia pakai black. Black ni the smart choice of warna. Sebab apa? If you know what to wear and if you don't know what to wear black. Dia cakap, kalau awak ni tahu apa awak nak pakai hitam. Dan kalau tak tahu apa nak pakai hitam. So hitam ni untuk semua. Jadi terima kasih, tekan like banyak-banyak lagi. Alright, sambil tu kita share. Tag kawan anda. Apa kata awak tag 3 rakan awak yang awak macam sayang? Siapa 3 rakan awak ni macam sayang sangat? Ada tak rakan-rakan awak saya? Cuba tag diorang dekat sini. Tag nama dia. Kalau dia ada dalam list awak tag saja nama dia. Alright, supaya kita tahu, kita bagi tahu rakan kita apa yang kita sedang buat sekarang ni. Siapa rakan awak yang macam, okeylah, hari ni kita cari 2 je. 2 rakan yang awak rasa macam, yelah, member awak lah. Member awak yang macam awak suka ke, bukan suka dia apa. No, like suka member kan. Kita bila kita bertemu dengan member kita ni, kita lain macam suka dia kan. Boleh lepak, boleh minum, boleh bercakap kan. Nak kawan sekolah kan. Kawan sekolah yang mungkin awak ada sekarang ni, link dengan dia. Dah berjumpa ke, dah connected balik dengan Facebook masa first time Facebook datang kan. Kita bukan zaman Facebook punya sekolah kan. Kita ni sebelum zaman MRIC tu, sebelum tu kita punya zaman sekolah macam Abang Abu kan. Jadi kita ni bila kita dah habis saja sekolah, kita terputus sedikit hubungan dengan kawan-kawan kita. Betul, kita terputus. Lamalah. Ada yang sampai berpuluh tahun juga. Lepas tu bila Facebook ni sampai, dan kita connected balik dengan rakan-rakan kita yang lama and everything. Okay, kita ada Kak Ida, dia pakai baju biru dan hijau belang-belang. Huyo. Ini kalau korang ambil gambar, gambar baju dan korang komen. Kau post gambar tu dekat komen supaya orang tahu apa baju tadi kan. Baju belang-belang ni macam mana kan. Gambar baju je. Kalau ada lah. Kalau you nak macam just make it macam, okay, let's do it man. Alright, awak boleh je ambil gambar tu. Grey bukan Gary. Ni Gary ni apa pula ni Muhammad Faizul. Grey. Alright, thank you for sharing. I think Faizul share, please share benda ni juga kepada kawan-kawan anda. Sebab 9.30 nanti kita akan buat satu satu review. Maksudnya setelah setengah tahun yang pertama dah berlalu, kita dekat mana? Itu segmen ilmu sekejap lagi 9.30. Tapi kita masih dalam santai-santai sambil kita get back, kita punya kata orang tu, kita get into the mood. Kita get positive, kita get excited, kita get like energized, like sebelum kita mengharungi hari yang panjang ni. Baru pukul 9, kita ada sampai 9 malam lagi. 10 ada yang tidur pukul 9.
ada yang tidur pukul 10 dan sebagainya. Alright. Dan kita juga mengucapkan tahniah dan congratulations kepada mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini. Hari ini siapa yang menyambut hari lahir? Abang Abu nak ucapkan happy birthday, selamat hari jadi. Dan kenapa saya cakap tu? Sebab 27 hari bulan hari tu adalah hari jadi adik saya yang nombor 2. 30 hari bulan adalah adik saya yang bongsu, Azliza Banu. Happy birthday kepada Azliza Banu. Beliau menjalankan perniagaan, beberapa perniagaan lah. Alright, dan hari ni mungkin dia sibuk, tapi insyaAllah saya mungkin akan buat surprise, pergi rumah dia ke, kan, bawa kek ke apa, seperti yang kita buat surprise untuk adik kita. Jadi kepada anda juga yang menyambut hari lahir hari ini, abang ucapkan selamat hari lahir. Mudah-mudahan Allah penuhkan kita dengan taufik dan hidayah, dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan kehidupan kita dan usia kita mendapat berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, kita juga ada apa ni? Good idea, ambil gambar warna baju untuk mood pertengahan tahun. Okey, ambil gajah pula. Ambil gambar dan post dekat komen awak tu. Tengok siapa baju dia yang paling best. Lepas tu tengok siapa yang dapat banyak like ni. Nanti abang Bu nak bagi apa hadiah. Alright. Okey, jadi apa cerita yang mungkin kita nak bincangkan? Kalau ada anda ni ada cerita, boleh share dengan Abang Abu. Kalau awak nak naik ke atas pentas bersama sebelah dengan Abang Abu ni pun boleh. Awak nak share apa-apa, mungkin mengenai plan ataupun something yang awak rasa awak nak share dengan orang, ataupun ada something yang awak nak apa ni, bukan macam promote untuk apa, tapi untuk bagi tahu orang apa yang awak buat ke apa, boleh saya boleh bagi ruang untuk awak naik ke atas pentas ni untuk bersama dengan Abang Abu sekejap. Alright, dan kita ada Aslina. Assalamualaikum AA dan sahabat-sahabat semua. Alright, thank you Aslina untuk datang juga pada pagi ini. Alright, pagi ini seperti yang saya cakap tadi, keadaan cuacanya dia mendung, dia bukan mendung, dia lembap sebab hujan ya. Malam semalam hujan lebat yang bermula mungkin selepas Isyak tu bermula. Dan satu cerita yang begitu menyedihkan Abang Abu adalah satu kekalahan pasukan Jerman semalam. Diorang kalah 2-0 pula tu. Dan saya tak tahu kenapa Jerman semalam tak bermain macam Jerman. Dan akhirnya England mengambil kesempatan tu untuk mengalahkan Jerman. Ni adalah satu sejarah juga untuk England. Sebab England dan Jerman ni adalah satu musuh yang lama. Alright, berdekad-dekad ni diorang punya bermusuhan dalam bola ni. Dan biasanya dia akan berpihak kepada Jerman lah. Dan kali ini adalah satu benda yang sangat best lah untuk orang-orang Jerman. Peminat England pastinya gembira. Saya semalam je, saya ada 2 orang dalam family saya yang menyokong England. Salah satu anak saya sendiri, anak sulung saya, dia penyokong England. Dan juga saya ada anak saudara saya yang kecil, umur dia baru 7 tahun, 8 tahun dia sudah mula support England. Jadi dia mesti gembira lah semalam. Alright, jadi ini yang berlaku semalam, 2-0 kita kalah. Jadi itu satu benda yang sedikit macam menyedihkan lah, sebab saya dah tak ada mood lagi nak tengok hero. Alright. Okey, kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada Kak Asna Ahmad. Assalamualaikum. AA yang alright menggunakan perkataan yang untuk mendapatkan benda ni. Saya bagi semua orang yang menggunakan perkataan-perkataan yang telah dipattern hanya untuk Abang Bu tu. Terima kasih. Alright. Kita ada Kak Gaya Ahmad. Assalamualaikum. AA, waalaikumsalam. Dan terus tekan love dan like. Kita ada macam 2 benda hari ni. Kalau like tu kita cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau love ni Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Just tekan saja. Sambil kita dengar Abang Abu, awak dapat juga buat pahala senyap. Sambil senyap-senyap ni buat pahala. Kan kalau kita buat benda ni, ya Allah kan, 1 jam ni saya rasa banyak sangat yang kita dapat kebaikan. InsyaAllah. Kita ada siapa ni? Okey, Kak Mariam Ibrahim. Assalamualaikum. Abang AA Assalamualaikum AA yang alright menggunakan perkataan tu dapat satu tepukan. Okey, semoga Allah merahmati dan mempermudahkan majlis ilmu ni. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, apa kata kita share dengan member-member sambil kita bawa diorang, sebab 9.30 ni dalam segmen ilmu wang kita nak belajar apakah 6 aspek kewangan yang perlu kita review setelah 6 bulan ni. 6 bulan dah berlaku ni.
dan kita nak pergi 6 bulan yang seterusnya. Apa yang patut kita buat? Apa yang kita patut pantau? Apa yang patut kita tengok? So benda ni abang bukan bincangkan sebentar lagi. Alright, seperti juga main bola lah kan. Main bola first half kita dah kena 2-0 ke, atau kita 0-0 ke, atau kita sedang mendahului pasukan lain. Separuh masa pertama tu memang ada untuk kita review balik apa yang baik kita buat. Alright, kita kekalkan yang baik kita buat. Mungkin ada juga some benda yang kita buat ni macam luar dugaan kita. Kita bagi sedikit macam self reward sikit ke, kan. Lepas tu kita plan apa yang kita nak buat next 6 month ni. Tu sama juga dalam bola. Bola pun sama juga. Separuh masa pertama dia pergi, dia akan cerita benda ni bagus, kita dah bocor sebelah kanan tu, back kanan dia, attacker kanan dia bagus. Jadi kita akan buat sedikit review dalam kita punya strategi permainan. Sama juga dalam kewangan. Jadi itulah yang kita akan bincangkan, dan saya akan bincangkan benda yang sangat mudah, simple saja. Kalau kita hanya pantau dan mula betulkan benda-benda tu, insya-Allah kita punya keadaan kewangan akan berubah, insya-Allah, right? Jadi bawa member-member kita, share kepada mereka, cuba tag kawan-kawan sekolah awak. Alright, terima kasih kepada Mafiza. Mafiza, awak boleh jadi orang yang jaga saya punya komen dekat Facebook, kan? Jadi you boleh just like layankan semua adik-beradik lain. Jadi Mafiza ni jadi macam pelayan jugalah, kan? Kita layan adik-beradik lain, kan? Tanya khabar, kan? Alright, kawan sekolah ni konsisten watching setiap hari jam 9 pagi. Rugi tak join, insya-Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah membukakan pintu, kata orang tu pintu hidayah, supaya kita dapat banyak benda daripada kita tengok dan kita berkongsi, kita bershare. Alright, sambil kita tunggu 9.30 tu, kita boleh juga mengajukan soalan-soalan. Kalau ada soalan yang mungkin awak memerlukan sedikit pandangan, sedikit tips, tricks dalam soalan awak tu, insya-Allah awak boleh share dekat sini. Awak boleh kata orang tu komen dekat komen ni. Jadi Abang Abu akan pick up dan baca. Dan kalau anda ada juga benda yang mungkin awak rasa best lah benda ni kalau aku share pada semua adik-beradik, awak dijemput naik bersama dengan Abang Abu. Saya akan bagi link pada awak. Awak boleh just naik saja dan share benda tu, right? Okey, kita ada Mazlina Tumiran. Alright, Assalamualaikum AA dan selamat pagi. Alright, jadi itu yang sebenarnya kita nak buat untuk pagi ni. Kita ada segmen ilmu yang baik. Dan sambil tu jangan lupa untuk terus tekan either like or love tu, terus tekan. Saya nak hari ni kita nak cuba like ni kita dapat 1000 like ke. Alright, just tekan like sambil kita cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alright, okay. Ataupun orang yang bukan Muslim, dia boleh cakap I'm rich, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Cakap je lah aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Aku jutawan, aku jutawan. Whatever yang positive vibe tu you nak cakap saja, dengan dia tak ada apa-apa bayaran, dia tak perlu nak apa-apa, just cakap je. Because bila makin kita cakap benda-benda yang positif itu, kita akan merasai diri kita ni menjadi lebih positif. Alright, lebih benda tu menjadi macam something yang kita letakkan dalam minda kita. Seperti Abang Abu cakap, setiap pagi ni kita bangun, kita letak banyak benda-benda positif dalam kepala otak kita ni, supaya kita boleh menjalani perjalanan hidup untuk hari ni dengan insya-Allah dengan cermalang. Mungkin kita ada negativity yang datang disebabkan kita dah prepare minda kita dengan positivity, dia dapat menolaknya dan teruskan perjalanan. Alright. Okay. Dan ada tak soalan? Jangan buat aku bercakap saja, kan? Biarlah aku bercakap ni yang ada faedah juga. Maksudnya bila ada soalan tu, insya-Allah akan ada faedah-faedah dia. Alright. Okey, terus tag kawan-kawan kita. Kita ajak dia orang datang untuk kita membesarkan kita punya grup ilmu wang dunia akhirat ni. Kita nak community kita ni lebih ramai. Mudah-mudahan kita dapat kita dapat bring this aurah tu keluar. Kan, bila kita ni dalam hari-hari kita ada 20, 30, 50 orang ni, kan, hari-hari kita dengar, kita share, pastinya ilmu ni akan terus berkembang, community ni. Alright, community ni bukan apa. Kita bukanlah nak mengejar benda-benda kekayaan semata-mata, tapi kita nak just memberi kebaikan dengan menyebarkan positivity. Dengan menyebarkan kebaikan positivity, kita nak semua orang ni faham dengan bersikap positif. Banyak benda-benda lain tu boleh kita ubah. So, segala-galanya dia bermula dengan positivity. Setiap benda. Jadi itu yang kita nak macam bawa ke depan dengan member-member kita. Alright. Alhamdulillah, nampak dah kurang batuk, terlebih jerit agaknya malam tadi. Tak juga. Semalam ada jerit ke? Tak ada. Semalam saya share benda yang saya rasa macam, yelah, kita dengar banyak orang yang membunuh diri lah,
kan, dia buat benda-benda yang tak best tu, like dalam keadaan pandemik ni kan, sebab masing-masing dalam keadaan yang tertekan diakibatkan pelbagai isu, kan, macam-macam isu yang sedang melanda diorang, jadi diorang ni tak dapat handle. So bila tak dapat handle, dia mula hilang apa ni kata orang tu, kepercayaan diri, dan dia juga hilang kepada keyakinan pada orang lain, dan akhirnya mereka tak ada tempat untuk mereka nak mengadu, dan akhirnya mereka choose untuk bunuh diri. Biasanya ini berlaku kerana pegangan agama dia tak ada. Alright, ataupun kurang. Pegangan agama tu dia kurang, menjadikan dia macam terdesak. Jadi kita doakan orang-orang macam ni mudah-mudahan kembali like melihat balik melihat balik asal usul ciptaan kita ni. Alright, jadi kita akan mula mengenal balik diri kita supaya kita dapat mengenal pencipta kita, right? So bila kita hilang kat situ, maka itulah yang menyebabkan orang mengharapkan manusia, kan? Bila kita mengharapkan manusia, kita boleh kecewa. Sebab manusia ni dia akan berubah, kan? Ada kala dia akan suka kat kita, ada kala dia tak suka. Contohnya lah, macam ustaz saya tadi pun cerita benda yang sama. Dia cakap, kita seorang pemain bola kan, bila kita skor orang akan sanjung kita. Dia akan cakap, "Woi, baguslah kau macam tu ni macam ni." Jadi kita pun mengharapkan, bila kita mengharapkan pujian manusia, itu akan menjadikan kita macam teruja lah, sebab orang semua cakap kita bagus. Tapi katakan pada masa tu pula kita skor gol sendiri, lepas tu tim kita kalah, keluar pula daripada kejohanan, kita akan dikutuk. Sebab engkau lah punca. Jadi itu manusia. Bila kita mengharapkan pada manusia, itulah yang akan menjadi. Sebab tu orang kecewa. Tapi Tuhan Allah kita, kalau kita berharap, kita faham Allah ni Maha Pengasih, Maha Pengampun. Apa pun dosa yang kita buat, kalau kita bertaubat dan kita minta dia, pastinya Allah yang Maha Pengampun ni akan ampunkan dosa kita, dan kita dapat satu ketenangan baru dalam hidup kita. Sebab tu bila kita relate balik pada Allah, kita akan dapat ketenangan. Inilah yang menjadi punca ramai orang yang mula membunuh diri. Satu perbuatan yang sebenarnya berpunca daripada tekanan dan pengharapan terlampau pada manusia. Jadi bila manusia tak mula beri perhatian pada mereka, mereka rasa seolah-olah mereka telah di boikot, ataupun mereka tak dicintai dan sebagainya. Jadi ini adalah punca orang mula menjadi stres dan akhirnya membunuh diri. Jadi sebab tu kita kat sini kan, kita ada grup ni, kan, kita support each other, kita datang pagi, kita buangkan benda-benda negatif, kita masuk benda positif, dan kita teruskan. Sambil-sambil tu tanyalah soalan ke orang ni. Aduh, aku pun nak berbual ni, kadang-kadang aku ni bukanlah pakai skrip tau. Aku tak ada skrip, aku tak adalah plan 2-3 hari nak berbual apa, tak ada. Aku ni buat benda ni, kan, bangun pagi lepas subuh apa semua, lepas duha aku terus duduk kat sini, dan aku think apa yang aku nak cakap tu, mungkin tak sampai 10 minit sebelum aku nak live tu, aku fikir, okay, aku nak cakap benda ni, dan saya mulakan. Jadi saya tak adalah benda-benda yang saya dah siap. Jadi sebab tu saya nak korang tanya soalan, right? Tanya soalan. Mungkin boleh juga, wah ni dia Muhammad Fairul, dia tak tahu mana dia dapat benda ni kan. Okay, alright, sekarang ada kempen bendera putih. Itu saya rasa pakai bendera putih ke bendera hijau tu, itu semua dia mengharapkan pada manusia. Apa kita terletak bendera putih tu? Maksudnya kita berharap manusia tengok kita. Kalau orang tak tengok, itu lagi akan buat kita kecewa. Kan? Kita akan kecewa. Sebab tu, benda tu mungkin satu benda yang saya rasa satu usaha, tapi usaha yang pada saya tak guna kalau kita tak minta pada Yang Maha Esa. Kalau kita minta pada Yang Maha Esa, mungkin kita tak perlulah bendera putih ke apa ni semua. Kita faham, kita redha, kita terima takdir, dan kita akan berusaha, dan kita terima apa saja yang Allah bagi, kan. So bendera putih ni sebagai satu usaha, tapi saya rasa dia boleh jadi kita lagi stres, kan. Kalau bendera putih tak ada orang datang, lagi kau stres. Betul dah lah, bendera putih pun tak boleh tengok, alah dia bunuh. Dia tak tahu apa dia buat. Jadi mungkin tak tahulah apa benda tu. Saya pun tak baca pasal bendera putih apa ni semua, tapi daripada apa yang saya dengar, saya sekali imbas macam tengok orang semua, saya dapat agak lah, kan. Tapi saya cakap mungkin benda tu tak perlulah saya nak tahu, sebab saya tak suka meletakkan benda-benda yang sebenarnya tak perlu dalam kepala otak saya ni. Tu saya punya style lah. Alright, women need to receive. Okay, caring, trust, understanding, acceptance, respect, appreciation, devotion, admiration, admire lah, validation, approval, reassurance, encouragement. Allahu Akbar. Baguslah.
abang ni bagus benda ni. Ni yang kita share. Jadi saya share dekat depan ni supaya yang lain pun boleh baca sekali kan. Ni antara yang Abang Faizul cakap lah. Apa yang seorang wanita dan seorang kaum Hawa dan kaum Adam ni, apa yang mereka perlukan. Inilah antara benda yang dia cerita. Kalau orang perempuan diperlukan ni, orang lelaki diperlukan ni. Alright? So satu benda yang interesting untuk kita semak. Alright? Okay, good. Terima kasih Abang Faizul for that information. Alright, kita teruskan juga, kita tengok siapa lagi kat sini. Okay, sarapan minda positif dari AA. Mantap, thank you AA. Betul juga AA, kalau tak ada siapa yang peduli lagi teruk. Betul? Itu daripada pandangan saya. Jadi tekan love dan tekan like banyak-banyak dan terus sambung kepada kawan-kawan anda. Kalau tak ada soalan, saya nampak macam tak ada soalannya. Come on, ambil soalan sikit. Saya nak ambil 1-2 soalan sebelum saya move to segmen 9.30 sekejap lagi dalam ilmu. Alright, untuk hari ini. Segmen ilmu untuk hari ini. Saya siapkan something yang dia lebih kepada aspek-aspek yang perlu kita review dalam pertengahan tahun ni. That means mid-year financial review, mid-year personal review, mid-year banyak benda yang kita kena review pada separuh masa yang pertama dah habis ni. 6 bulan telah berlalu. Hari ni 30 hari. Besok dah start 1 hari bulan Julai. Maksudnya separuh masa kedua dalam tahun 2021 ni akan bermula. Jadi kita kena persiapkan supaya kita akan masuk gelanggang tu kan, gelanggang part yang 2, fasa kedua ni dengan lebih bersedia. Sebab kita dah faham apa yang kesilapan yang kita telah lakukan, kita boleh betulkan balik. Apa yang perlu kita adjust balik. Matlamat, goal, pendapatan dan sebagainya. Sebab tu review pertengahan tahun ni sangat penting. Dia lebih penting daripada permulaan tahun. Dia lebih penting daripada permulaan tahun. Biasanya kalau kita permulaan tahun tu kita banyakkan review kan. Tapi mid-year ni dia punya benda lagi lain. Alright, benda dia lagi lain. Alright. So semalam orang England semua suka gila sebab alright, lama sangat dia orang tunggu nak menang dengan Jerman ni. Jadi ni first time dia orang dapat menang. Dia orang sukalah, dia orang celebrate. Saya tengok TV ni dekat England, dia orang tengah celebrate luar biasa. Seolah-olah dia macam dah menang dah Euro tu. Alright, apa-apa pun tahniahlah pada England sebab dia main lebih baik daripada Jerman. Walaupun Jerman cuba nak kontrol tapi mereka tak bermain seperti biasa. Jadi dia masuk second half pun mungkin dia buat review. Tapi bila datang, England telah tukar strategi dia sikit. Jadi Jerman susah nak mengasak lah untuk mencapai kemenangan. Akhirnya England berjaya. Jadi tahniah kepada England. Alright. Okay, ada tak soalan? Come on, tanya soalan dan tekan love banyak-banyak. Tekan like banyak-banyak. Saya nak tekan like banyak-banyak hari ini juga. Saya nak tengok like kita ni banyak. Alright. Dan share kepada member-member sebab sekejap lagi kita akan bersama dalam segmen ilmu kita. Alright, saya masih dapat satu pun soalan pada hari ini. Saya tak tahu kenapa adik-beradik saya mungkin mereka rasa macam aku tak ada benda nak tanya ke kan. Ataupun mungkin awak rasa macam kalau aku tanya ni nanti orang ingat aku ni apa. Jangan sekalipun berasa macam tu. Alright, tanya je. Kalau tak tahu kita tanya. Tak tahu tanya. Sebab dalam masa ni kan, dalam masa krisis, dalam masa suatu benda tak jadi pada kita kena banyakkan komunikasi kita. Banyakkan komunikasi. Tu kita nak bincang nanti kat apa ni? Kita nak bincangkan benda ni lepas ni kan. Kejap lagi kita bincang benda tu, right? AA berikan langkah untuk buat review setengah tahun. Tu kejap lagi, benda simple je benda tu. Ihsan Suliman, Abang Abu. Dia cakap Abang Abu. Alright. Okay, Ihsan Suliman kat mana tu Ihsan? Awak daripada mana? Right, insyaAllah selalulah hari-hari join group ni, join ilmu wang dunia akhirat. Dia macam kita create satu group yang untuk remain positif dengan kewangan and a bit of like macam like some life skills yang kita belajar sama-sama. Jadi join group ni setiap pagi kita datang kat sini 9 hingga 10 kita santai-santai dan kita ada segmen ilmu yang kita akan belajar sedikit sharing daripada Abang Abu dan juga kadang-kadang saya bawa juga member-member saya untuk berkongsi some of diorang punya expertise dan specialities dalam pagi ni. Alright, saya daripada Penang. Alright, Penang. Penang ni macam biasalah Penang apa lagi kan. Tak nasi kandar untuk Abang pula. Nasi kandar lah, tak ada benda lain lah dekat Penang untuk saya.
Okey, dan jangan lupa untuk doakan Abang Abu untuk agar saya punya batuk ni terus hilang, dan terus tekan love banyak-banyak, tekan like banyak-banyak. Like tu adalah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Love pula astaghfirullahalazim, 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 atau boleh gunakan subhanallah, atau orang yang bukan muslim, aku kaya, aku kaya, aku kaya, like aku kaya, aku jutawan, aku jutawan, aku jutawan, sambil dengar sambil tekan. Sambil cakap. Terima kasih Abang Abu sharing Abu Nita Junita. Alright. Okay. Jadi nampaknya tak ada soalan, jadi kita nak terus masuk ke bab yang kita nak kongsikan ilmu, right? Secara langsung berapa jam? 1 jam je Mazlina, 1 hour. 9 to 10. 9 hingga 10. 1 jam je kita bersiaran. Setengah jam yang pertama kita santai-santai, kita tanya soalan apa. Setengah jam yang kedua tu lebih kepada ilmu yang kita nak sampaikan pada hari ini. Jadi saya nak masuk ke bilik saya. Alright. Oh ni buku X-ray ni. Oh ni X-ray business. Alright, boleh, memang ada pun. Tapi dia datang dengan package lah. Package maksudnya dia ada buku, dia ada juga satu sesi untuk awak faham. So itu ada. Nanti nak PM saya akan bagi tahu benda tu, right? Okey, jadi kita nak pergi bilik saya sekejap. Jadi awak semua tunggu kat sini. Saya nak masuk bilik saya untuk saya bertemu anda dalam segmen ilmu kita, right? So tunggu sebentar, saya akan datang balik. Okey, kita dah sampai kat sini, tapi nampaknya ni saya belum bersihkan lagi ni kot. Ini yang semalamnya, babe. Alright, ini yang kita semalam kita dah bincang ni. Jadi hari ini kita nak bincang pasal satu lagi topik, iaitu setengah tahun review. Apa maksudnya? Maksud yang Abang Bu nak cerita kat sini, selepas setengah tahun 6 bulan yang kita dah lalu ni for this year, di mana kita dari segi perjalanan kehidupan kita, perjalanan bisnes kita, perjalanan kewangan kita, dah capai tak matlamat yang kita nak sangat tu? Dah capai ke belum? Jadi inilah benda-benda yang kita akan sama-sama bincangkan pada dalam segmen ilmu ni. Alright. Jadi apa topik dia adalah, saya tulis kat topik kat sini. Alright, topik dia adalah review. Kita tulis kat sini. Ini kita pakai benda lain sikit, warna lain supaya macam lain Abang Fu hari ni kan. So topik dia adalah review meet dia punya review. Financial lah. Nanti sebab kita punya Abang Abu lebih kepada finance, jadi kita talk about review on financial review lah. Apa yang kita akan buat untuk kita pastikan tahun ni, setengah tahun yang pertama ni dah berlalu, jadi apa yang patut kita review. Sebab salah satu benda yang dalam memastikan kita ni on the right track is always like doing a financial review. Kalau boleh bulan-bulan, kan? Bulanan punya financial review tu terbaik. It means daripada bulan 6 bulan ni, sebab kita nak masuk ke tahun tau. Maksudnya 6 bulan pertama ni adalah untuk kita menyesuaikan diri, kita betulkan itu dan ini dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah nak masuk ke bab yang kedua. Maksudnya separuh masa kedua. Separuh masa kedua kita nak lebih, kata orang tu, efektif dalam perjalanan kita. Jadi salah satu benda yang awak kena pastikan adalah awak akan buat review bulanan. Maksudnya setiap bulan awak akan buat review mengenai keadaan 6 perkara yang kita akan bincangkan. 6 benda yang saya akan bagi pada awak hari ini untuk awak review balik. Apakah benda-benda yang patutnya awak review supaya awak mula dapat melihat sama ada pencapaian tu okey ataupun mungkin kurang ataupun perlu kita betulkan. Itulah sebenarnya review. Review ni kita nak tengok sama ada apa yang aku dah buat selama ni, is it something yang okay, ataupun saya need some kind of like additional things dan sebagainya. Alright. So monthly review ni adalah untuk yang terbaik. Alright. That means untuk something yang interesting. Alright. Okay. Okay, now yang kedua, this is the first. I mean yang pertama tadi saya just like bagi tahu, make sure that daripada bulan ni awak akan setkan satu tarikh untuk awak review setiap bulan. Okay, bulan 7 start, bulan 8 tengok, bulan 9, supaya awak dapat like more clarity dalam perjalanan ni. Macam 6 bulan pertama kita tak tengok kan, tak check, tak apa, first half.
Second half ni awak kena implement monthly review strategy. Okay, apa benda yang kita nak review? Right? Dia ada beberapa banyak, right? Banyak benda yang kita boleh review. Tapi saya akan ambil benda-benda yang sepatutnya kita boleh ataupun kena review. Okay, pertama sekali adalah kita review pasal saving kita. Okay, simpanan kita. Okay, kita review balik sama ada simpanan yang kita nak tu capai tak? Capai tak kita punya simpanan? Maksudnya dalam simpanan ni dia banyak benda tau. Contohnya, sudah tak kita punya emergency? Apa kedudukan emergency saving? Iaitu dalam aspek simpanan, dia ada satu benda yang nama dia emergency saving ataupun simpanan reserve kita yang sekurang-kurangnya kena ada 6 hingga 1 tahun punya simpanan atau terbaik adalah 2 tahun punya simpanan. Jadi, kita tengok aspek tu dulu. Macam mana saving awak dari segi emergency saving? Ada tak? Siap tak? Berapa percentage sekarang yang awak boleh save daripada pendapatan awak? Berapa persen yang sebenarnya awak save sebagai simpanan dalam awak punya financial planning? Jadi review balik. Selama 6 bulan ni berapa banyak yang awak dah simpan? Alright, kalau macam tu sebulan berapa yang awak simpan? Okey, dah capai tak awak punya target 6 bulan simpanan? Kalau nak dapat target, berapa sebenarnya sebulan awak nak kena simpan? So inilah benda yang perlu awak review. Alright, jangan awak tak ada benda ni. Kalau awak selama 6 bulan ni terlepas pandang, tak membuat perhatian betul-betul terhadap benda ni, jadi bagi perhatian pada benda ni, simpan. Dapat ni sekarang, simpan dan awak dah kena mula ada target untuk awak nak capai dalam masa 6 bulan yang akan datang. Berapa saya nak capai sebagai saya punya simpanan. Dan yang terbaik kalau kita mempunyai satu kewangan yang okey, dan kita letakkan 6 bulan tu sebagai kita punya matlamat. 6 bulan apa? 6 bulan perbelanjaan kita. So kalau kita berbelanja 2,000 satu bulan, maka kita darab dengan 6, 12,000 adalah target kita untuk kita simpan. Alright, clear tak? So itulah target kita. Tak apa berapa yang kita akan capai, tapi itulah target yang kita nak capai. Alright? So pastikan benda tu kita buat. Dan kita juga mula melihat berapa persen simpanan daripada kita punya pendapatan kita ketepikan untuk saving. Alright, kita check benda ni. Jadi ini adalah antara benda yang perlu kita review balik. Alright, kita review balik dan kita tengok apa strategi yang betul untuk sekarang aku buat. Jadi kita kena amalkan simpanan seperti simpan challenge. Kalau yang belum pernah dapatkan buku simpan challenge, ini masa untuk dapatkan untuk praktis tip-tip yang diberi dalam tu supaya awak boleh memantapkan saving awak. Ini benda yang perlu. Alright? Ini benda yang sangat perlu untuk awak mula take note. Alright? Benda ni simple. Benda yang kita nak cakap ni benda yang sangat simple, tapi saya nak bagi tahu supaya awak macam faham. Alright? Kedua adalah dari segi spending. Saya tulis dua lah. Okey, dua adalah spending. Okey, spending adalah perbelanjaan. Okey, sekarang awak kena review juga dari segi perbelanjaan awak. Berapa peratus daripada pendapatan awak ni sekarang ke perbelanjaan? Dan perbelanjaan ni boleh dikategorikan dalam 4 kategori. Iaitu untuk perbelanjaan keperluan kita. Seperti makan, minum, duit rumah, duit kereta, duit anak, duit bini, duit belanja dan sebagainya. Itu adalah satu kategori. Berapa persen yang kita sebenarnya berbelanja ke arah ni? Ini adalah benda yang perlu kita pantau. Sebab tu dalam program Kompas Wang Abang Abu cerita macam mana kita nak menguruskan perbelanjaan kita mengikut kaedah kompas. Tapi untuk anda, so berapa persen? 60% adalah target yang dibenarkan untuk kita berbelanja dekat sini. 60% je. Awak tak boleh belanja lebih daripada 60% dalam perbelanjaan keperluan tadi. Yang baki 40% akan kita belanjakan dalam pelaburan, simpanan, dan meningkatkan ilmu kita, benda-benda yang memberikan kita pulangan. Dan lagi 10% yang kita akan buat untuk keperluan yang mewah sikit. Mungkin kehendak kita dan sebagainya. Jadi, tengok balik. 6 bulan yang pertama ni, berapa spending kita? Daripada pendapatan yang kita, berapa spending yang kita lakukan? Adakah dia melebihi berapa peratus?
Adakah dia lebih daripada 100%? Mungkin gaji 2,000 kita belanja 2,002. Kenapa kita semak benda tu? Jangan kita tengok kita ni spend ni untuk apa? Keperluan ke kehendak? Ini kita kena review balik. Kalau kita ketinggalan, maksudnya kita dalam ke belakang, maka kita kena tengok apa benda-benda yang sebenarnya aku telah belanja yang sebenarnya bukan keperluan aku. Supaya aku boleh betulkan dalam the next 6 bulan, aku hanya akan belanja pada benda-benda yang perlu. Ini walaupun benda ni something yang mudah, tapi ramai kita sebenarnya terlupa benda ni. Alright, kita berbelanja tanpa melihat keperluan dia. Alright, kita berbelanja tanpa kita melihat keperluan dia. Jadi kat situ kita kena check. Alright, yang kedua. Jadi awak kena pantau balik, awak kena kaji balik, awak kena review balik spending pattern awak. So apakah perbelanjaan yang awak lakukan betul ke tak betul? Alright, itu yang kedua. Yang ketiga ni, kita dah tengok lagi satu yang kita perlu juga memberikan perhatian adalah ada tak kita sudah pun memulakan pelaburan kita. Okey, pelaburan. Maksudnya sudahkah kita ada strategi ataupun ada perbelanjaan untuk pelaburan? Sudahkah kita melabur? Sebab kadang-kadang dalam pelaburan ni kita kena review balik. Bila aku melabur ni, aku melabur dalam aset ke atau aku melabur dalam liability? Apa maksud je? Maksudnya ada orang, mereka cakap saya dah melabur. Melabur apa? Saya dah melabur rumah saya dah melabur dalam kereta saya. Sebenarnya kereta dan rumah ni sebenarnya bukanlah satu aset sekiranya dia tak ada cash flow yang positif. Jadi sekarang kita mula memantau balik pelaburan yang saya lakukan ni, dia memberikan saya pulangan atau dia hanya mengambil duit saya. Cek kat situ. Ini adalah satu kesilapan ramai orang. Mereka melabur dalam benda yang tak mendatangkan hasil. Maksudnya mereka melabur dalam liability. Jadi review balik, tengok balik. Apa yang selama 6 bulan ni awak buat? Adakah awak melabur dalam benda-benda yang memberi pulangan atau benda-benda yang mengambil duit daripada kita? Sebab ini adalah yang boleh memberikan kita satu idea. Kan, sudahkah yang tengok sini yang belum melabur, maka awak dah kena mula plan. Apa yang patut aku melabur? Tapi untuk melabur ni aku kena ada sistem-sistem aku sendiri, iaitu aku dah ada tak saving, dah ada tak simpanan kecemasan, dah ada tak duit untuk aku berbelanja setiap bulan ni. Ada, dah, ini settle. Lebihan itulah yang kita boleh gunakan untuk kita punya pelaburan. Jangan kita meminjam untuk berlabur. Lebih-lebih lagi kalau anda tak tahu apa risiko yang ada di belakang pelaburan tu. Jadi ini adalah kesilapan. Hanya kerana kita dengar orang lain boleh buat duit dengan kripto, kita pun pinjam, kita nak main kripto. Kita dengar orang ni buat duit dengan property, kita pun nak pinjam, kita nak main property. Nak main saham, nak main tu. Itu adalah satu kesilapan. Alright, pada saya, kita kena mula pantau juga dari segi investment. Dan investment yang paling baik, paling baik adalah invest dalam ilmu. Ada orang nak bayar 100 untuk datang aku punya coaching, aku punya kelas pun berfikir macam bayar berjuta. Kan? Kadang-kadang bila awak tak buat benda-benda tu, kan, mungkin pada sekarang ni awak tak nampak dia punya kepentingan. Right? Sebab tu kita kena ada sedikit yang kita memang invest, laburkan dalam ilmu. Ilmu-ilmu yang betul. Kan, ilmu-ilmu kewangan yang betul. Jadi awak labur sikit setiap bulan, ada portion yang awak bagi. Sebab benda tu akan bagi pulangan. Mungkin awak tak nampak pada hari ni, satu hari nanti awak tahu betapa pentingnya benda tu. Jadi saya syorkan kalau dah join Abang Abu punya grup ke apa, continue. Jangan putus tengah jalan. Sebab awak tak akan dapat apa manfaat dengan memutuskan benda tu. Alright, RM100 yang bayar, RM200 yang bayar ni dibawa awak jauh, insyaAllah. Alright, jadi stick to some kind of like education, belajar. Alright, benda yang asas. Ilmu kewangan ni dia kena jadi asas tau. Apa ilmu awak belajar tu awak boleh belajar, tapi ilmu kewangan ni awak kena sentiasa. Right, bukan sahaja belajar tapi awak kena di coach. Awak kena diberi latihan-latihan tertentu supaya awak mantap dalam kewangan ni. Nak dalam masa-masa sekarang ni. Clear Jadi itu yang ketiga awak kena tengok. Keempat, apa yang kita nak tengok juga dari segi kita punya pendapatan, iaitu kita punya earning capacity. Alright, so maksudnya nombor 4 adalah income. Kita dah duk kena semak juga macam mana aku punya income sekarang ni. Alright, macam mana aku punya income? Does it income saya dia cukup tak untuk saya punya keperluan, saya punya like semua benda-benda yang saya perlu, bayar ni cukup tak? Kan? Kita kena tengok kat sini. Kalau kita tak cukup, maka kita kena tengok apa yang patut kita lakukan untuk kita cukupkan dia.
Kan itu juga kita perlu beri perhatian. Dan kita kena tahu juga sama ada pendapatan ni hanya kita ada satu sumber saja ke ataupun kita dah mempelbagaikan ke. So kita tanya diri kita, apa yang aku boleh buat untuk aku mempelbagaikan aku punya sumber pendapatan ni. Sebab benda ni juga sangat bersangkut paut dengan saving tadi. Kalau kehidupan kita ni dah cukup-cukup makan, maka kita tak boleh simpan kalau kita tak ada pendapatan yang lebih. Kita juga tak boleh membuat satu perbelanjaan yang very holistik sekiranya kita tak mempunyai income yang lebih. Sama juga kita tak boleh buat pelaburan sekiranya kita tak dapat belajar untuk menjana kewangan. Alright, benda ni betul. Banyak kelas free je hari ni. Tak perlu bayar. Masa untuk bangun diri sendiri. Betul. Banyak sangat. Tapi Faizul, saying that, you kena ada guidance. Kadang-kadang kita dapat ilmu tak ada guidance pun tak guna. Sebab tu kita perlu berguru, walaupun mungkin perlu kita bayar sedikit, kita kena bayar untuk kita dapatkan panduan yang berterusan. Sebab belajar dengan dididik ni dia berbeza. Kan? Kita belajar ilmu, kita dapat ilmu, tapi kalau kita tak dididik kan dalam cara-cara tertentu, menjawab soalan-soalan kita, itu juga mungkin menjadikan kita punya proses tu dia kurang efektif. Sebab tu walaupun kita belajar dengan benda-benda yang free, kita perlu juga ada guru yang boleh mendidik dan membimbing kita. Itu penting. Sebab itulah orang cakap kita berguru. Belajar saja tak cukup, kita kena berguru juga. Okay? So itu yang keempat. Dan seterusnya. Income cukup atau tidak, betul. Nombor 5 ni kita nak check, lagi satu adalah dari segi yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Alright, mungkin kita tak nak pandang benda ni sebab dia tak best sangat. Dia rasa macam tak best. Apa benda yang tak best tu? Alright, okay, kita kena semak balik benda ni. Semak balik kita punya keadaan hutang kita. Berapa dia dah berkurangan? Berapa dia dah berkurang? So dia ada kurang tak? Kan? Benda-benda tu kita nak beri perhatian. Kita nak bagi tahu sama ada hutang aku ni berkurang tak? Alright, dan apa yang patut aku buat untuk aku kurangkan hutang? Ada tak aku plan bayaran hutang yang bersistematik? Kita kena check balik benda-benda ni. Review. Jadi kenapa saya fokus benda ni? Sebab benda ni mudah. Tapi ramai orang tak mengambil berat sebab mungkin dia nampak benda ni mudah sangat. Tapi awak faham tak, benda yang simple ni lah yang sebenarnya dia paling penting. Dan kalau kita tak memberi perhatian pada benda tu, kadang-kadang dia boleh menjadikan kita like lumpuh, right, dan lemah. Macam kita ambil mudah dengan apa yang kita buat. Hari-hari kita sedut udara kita kan. Kita tarik nafas, hembus nafas, dan kita tak pernah anggap benda tu penting. Sebab benda tu kita rasa benda-benda lain tu lebih penting, tapi kita tak memberi perhatian pada sistem pernafasan kita contohnya. Alright, sebab tapi itu benda tu simple. Mudah saja, kita kena tarik nafas dengan betul. At least satu hari tu kita tarik nafas secara betul. Alright, tapi kita tak memberi perhatian pada benda tu sebab benda tu kita rasa benda simple sangat. Kan, tak perlu kita nak ambil tahu. Macam itulah ramai orang dia tak mengambil berat mengenai hutang. Dia tak macam go deeper. Macam mana aku nak selesaikan hutang ni? Malahan ramai yang saya tengok, mereka mengabaikan benda tu. Maksudnya dia rasa tak payah tengok lah, nanti bila nanti kena panggil court ke, bank call ke, nanti kita baru risau. Sekarang ni tak payah. Kita tak perlu nak mengingat. Itu adalah pemikiran yang salah. Sebab kita kena review balik. Kita nak tengok hutang kita berapa. Dari segi percentage pendapatan kita, network kita dengan aset kita dan liability kita, apa dia punya gap dia, supaya kita tahu apa yang patut kita buat. Kalau kita tak buat benda-benda ni, maka mungkin kita dalam satu keadaan yang tak boleh ditolong satu ketika nanti. Terpaksa menggadaikan ataupun menjualkan harta benda kita untuk menstabilkan balik. Sebab tu kita buat review ni. Sebab tu review pertengahan tahun ni sangat, dia lebih penting daripada planning awal tahun. Jadi mungkin ada yang tak plan pun, at least bulan 6 ni kita dah macam boleh get into it. Okey, dia ada soalan dulu kat sini, lepas tu saya jawab dan saya terus sambung yang seterusnya. Lepas tu kita ada soal jawab juga, don't worry. Apa pendapat Abang Abu tentang PKS yang income kurang 60 hingga 80%? Okey, first of all, ianya berpunca daripada tiada simpanan. Maksudnya sebelum PKP whatever ni kan, sebelum benda ni jadi, ramai yang tak pernah fikir pasal nak kena simpan. Kan, dia tak pernah fikir.
dia rasa benda ni akan berterusan, jadi dia hidup dalam satu kesilapan yang mereka lakukan, tak ada simpanan. Jadi sekarang kita dah termasuk dalam satu keadaan yang ketat. Jadi apa yang mereka patut look into adalah dari perbelanjaan boleh diketepikan atau ada benda-benda aset-aset yang perlu dijual kan, dihabiskan supaya mereka tak mereka tak go into more problem. Alright, dia kena buat some tactical change. Dia kena tukar, dia kena mula berhenti daripada berbelanja macam biasa. Dia kena tengok aset-aset dia yang mungkin boleh ditukarkan supaya mereka boleh membentuk kehidupan yang lain. Ini sebagai satu dia panggil dia slow down to speed up. Kita kadang-kadang perlu dia nak, kalau kita nak macam melonjak kan, macam lonjak ni kan, kalau kau nak lonjak lagi tinggi, kau kena kecut lagi macam ni, kau kena pergi bawah, lepas tu kau lagi. Jadi kau akan boleh terbang lebih tinggi. Sama juga, so dalam kita sekarang ni, kita nak lebih, dalam masa COVID, dalam masa krisis ni, kita kena mula kontrol lebih banyak. Banyak kena cut, ada yang tak boleh kita kena jual, dan kita mula kurangkan sangat. Bukan untuk kita nak terus kuncup, tapi kita nak expand. Jadi itulah yang perlu kita buat. Jadi mereka terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan pendapatan. Mereka juga terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan pendapatan. Diorang juga mesti mengurangkan sebarang perbelanjaan. Okey, so tu yang kena buat. Okey, sebab dah lari. Okey, sebab dah lari dan dah auto jadi kategori. Okey, betul betul, kena paksa diri untuk berubah jadi versi, jangan malas. Okey, pivot maksudnya dia kena mula menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dia kena tengok balik harga dia, produk dia, servis dia, sama ada dia kena tak dengan keadaan sekarang. Dia kena ubahlah. Ni untuk soalan siapa tadi? Soalan Hanizah tadi Okay, ayat power, slow down to speed up. Yes, that's some benda untuk kita. Dia buat kereta ni, kadang-kadang kita kalau laju je kan, kita mungkin terlepas jalan. Kan, kita kadang-kadang ada tempat kita kena slow down supaya kita boleh speed up balik. Kita tengok, betul lah jalan ni, dan kita speed up. So sama juga dalam kewangan. So dalam ini sebenarnya bulan 6 review ni adalah untuk kita slow down. Kita slow down untuk kita tengok balik, okay, perjalanan aku ni macam mana, simpanan aku macam mana, hutang aku macam mana, perbelanjaan aku macam mana, pelaburan aku macam mana, apa yang mungkin aku kena betulkan, apa silap-silap yang aku dah buat ni 6 bulan ni. Banyak silap, jadi aku nak betulkan supaya 6 bulan akan datang aku tak buat silap tu. 6 bulan akan datang aku mula menyimpan. Aku akan cut dalam spending yang tak patut ni. Jadi 6 bulan akan datang aku akan betulkan balik benda ni. Aku nampaknya tak melabur lah, aku akan mula belajar untuk dapatkan pelaburan. So inilah strategi yang patut kita buat dalam review ni. Review ni bukan hanya untuk tengok lepas tu kita buat diam. Review ni adalah untuk kita melakarkan strategi baru untuk 6 bulan yang akan datang. Dia sama macam main bola. Setengah lepas first half dia masuk dalam, coach tu akan bagi banyak benda untuk dia reviewkan supaya separuh masa yang pertama dia jadi lebih menarik. Alright? Jadi itu yang perlu kita lakukan. Dan akhirnya juga satu benda yang saya nak kita betul-betul juga tengok benda ni adalah bab ni bab 6, iaitu sedekah ataupun memberi. Alright. Ini juga kita kena review. Okay, ini juga kita kena review. Malahan saya rasa benda ni paling penting. Alright. Apa yang kita lakukan selama 6 bulan ni? Alright. Bukan kita nak berkira dalam memberi sedekah ke whatever. Tak. Tapi kita kena pantau apa yang dah aku buat 6 bulan ni. Mungkin apa yang aku tak buat. Kan? Ada tak penambahan dalam benda ni? Ada tak aku mula rasa macam lain selepas aku mula memberi? Bagi yang belum ni, awak kena mula buat benda ni. Sebab benda ni adalah salah satu benda yang membawa banyak kebaikan. Alright? Jadi kalau kita dalam keadaan yang mungkin kita tertekan, kita banyak keadaan yang berlaku dalam musim-musim COVID ni kan. Jadi salah satu untuk kita dapat balik kita punya kata tu ketenangan dan kita dapat idea yang menarik adalah dengan memberi sedekah ni. Jadi kita tengok, kita pantau balik diri kita, ada tak kita buat?
Kalau tak buat, kita mulakan. Okey, 6 bulan yang akan datang ni, aku akan mula bersedekah setiap hari RM1. Mungkin setiap Jumaat aku bagi orang makan. Alright, setiap bulan aku mungkin bagi 100 200 ke untuk untuk rumah anak yatim ke, rumah sekolah tahfiz ke, rumah orang tua ke. Aku akan mula infakkan sedikit duit aku untuk bayar bil elektrik ke, bayar bil api, air dan sebagainya. Jadi kita mula meletakkan ni juga sebagai satu daripada benda yang kita kena review supaya kita mantapkan lagi kita punya kewangan. Sebab salah satu benda yang paling penting untuk kita mantapkan betulkan adalah benda ni, nombor 6. Right? Kadang-kadang nombor 6 ni kita buat macam suka hati kita. Kita ada, kita bagi. Kita tak ada, kita tak bagi. Tak. Ini perlu dijadikan satu benda yang kita konsisten. Alright, konsisten dalam pemberian ni supaya kita dapat manfaatnya. Bila kita konsisten dalam sesuatu, baru kita akan dapat manfaat. Kalau kita buat sesuatu dalam masa macam sekejap, buat sekejap, kita tak akan dapat manfaat. Sama juga kan, kita nak exercise. Kalau awak exercise hari ni, lepas tu seminggu tak exercise, lepas tu exercise balik, dia tak ada manfaat. Tapi kalau awak buat benda tu secara konsisten, awak dapat manfaat. Sedekah pun sama. Right, bila awak buat secara konsisten, awak akan dapat nikmat yang sangat luar biasa. Awak buat sekali dua tu pun awak nampak. Tapi impact dia adalah bila kita berterusan dalam buat benda ni. Jadi kalau ada satu benda yang memang wajib awak betulkan dalam review tahunan ni adalah melihat balik benda ni. Okey, malam ni saya rasa saya akan buat satu lagi sesi malam ni. Malam ni saya akan buat sesi di mana saya akan bagi 10 perkara yang kita kena fokus dan review dalam 6 bulan ni. Kan, 10 saya panggil dia checklist. Alright, checklist yang kita perlu buat. Mungkin malam ni saya buat satu lagi Zoom. Nanti kejap lagi saya buat poster dan saya bagi siapa yang interested, awak boleh join supaya awak boleh dapat belajar juga pada malam ni, insya-Allah. Alright, 10 checklist yang awak kena jadikan sebagai satu panduan untuk kita buat review, alright, untuk pertengahan bulan. Pertengahan tahun. Okey, jadi itulah kesimpulan untuk kita pada hari ini. Jam pun dah pukul 11, alright, insya-Allah. Okey, apa ni? Alright, salam. Okey, sedekah. Kita tengok balik. Muhammad Faizul dia cakap sedekah dapat sedikit support daripada rakan sahabat untuk kumpul dana dan beri bantuan kepada yang memerlukan. Alright, so so something like that. Okay, you buat sendiri, alright? You just bagi RM1 pun is dah kira okay. Kan yang penting konsistensi dalam benda tu. So saya harap benda tu something yang you can do. Alright, salam AA yang makin ni Suhaimi dia cakap okay, kita berikan dia apa yang dia nak. Sebenarnya bila dia cakap tu adalah maksud dia kan. Jadi kita bagi benda yang dia nak tu. Tu dia satu tepukan dan juga satu DJ horn dan juga kita bagi bicycle horn untuk dia. Alright. Okey, Wakam. Mudah-mudahan Allah berikan kau yang terbaik dan konsisten memberi pada umat, especially kita di ilmu dunia wang akhirat. I2, Wah, macam sedap pula dengan nama I2. Alright, kita group I2. Best lah. Cuba semua type I2, I2, ilmu dunia wang. Ilmu wang dunia akhirat. Tapi kau tulis I2. I2 ni ilmu dunia wang akhirat. Tapi tak apalah, kita boleh je. Kan, especially I2, ilmu dunia dia ataupun ilmu dunia ilmu wang dia ifda macam tak sedap, tapi I2 ni macam sedap. Allahu Akbar. Aku ni bolehlah I2 lah, ilmu dunia dan juga wang akhirat. Dia tapi sebenarnya dia ilmu wang dunia akhirat, kan. Okeylah, tapi tak apa, korang bolehlah nanti cari. Alright, ni Kak Zurin ni. Kak Zin pula. Nama dia pun aku dah lupa lah dia ni. Kak Zin itulah, kau ni selalu tak datang, kau tak ni, saya macam lupa pula. Okey, Kak Zurin. Assalamualaikum. AA dan AB, ilmu dia ilmu sangat membantu. Saya dah ikut start dalam buku simpan challenge yang MyFT saya buat dengan konsisten. Saya jadi affiliate. Kalau belum ada buku, sila login to my link untuk dapatkan buku simpan challenge affiliate. Oh, dia affiliate. Oh, dia buat sendiri tu affiliate. Bagus, alhamdulillah. Okey. Okey, I2. Ifda. Itulah. Ifda ke I2?
Tapi macam Idua sedap sikit. Tapi apa-apa pun itu hanya tak ada benda kat situ sebenarnya. Alright, so insyaAllah saya dah masuk ke masa yang dah pukul 10 ni, sebab pukul 12.30 nanti kalau awak free, 12.30 awak free, awak boleh log in to Muslim Coaches Association sebab saya ada live juga pukul 12.30 sampai pukul 1.30. Lepas tu pukul 2 hari ni saya ada kelas kita punya petua Pukat Wang, alright. The first segment pada hari ni pukul 2 sampai pukul 6. Dia 6 tu 4 jam tu, mungkin dalam 3 jam macam tu kita akan ada konten-konten, dia ada soal jawab, banyak benda yang kita akan bincangkan. Itu untuk orang yang dah join program. Yang tak join, of course awak tak boleh datanglah ke sesi tu. Nak join tu mungkin lepas tu awak boleh ambil tahu apa program tu dan awak boleh join untuk Julai, 3 bulannya program insyaAllah. Alright, so malam ni jangan lupa kalau anda free, malam ni juga kita akan ada live untuk saya nak bagi checklist 10 checklist yang ada mempunyai lebih kurang 100 soalan yang awak kena tanya diri awak untuk menjadikan awak mantap dalam kewangan awak. Alright, itu akan berlaku later on. Okay, okay, kita ada sejak hari tu exercise, hari-hari okay, exercise bagus. Bye-bye 12.45 hingga 1 review bersama saya dan AA. Tu dia 12, okay, 12.30 tu kita dah start. 12.45 Syamir akan ada makan apa bosku, tu dia punya review. Alright, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana dapat bersama-sama kita jadikan Idua ni Idua lah, kita let's call it Idua, tapi dari segi apa dia punya akronim dia, ilmu wang dunia akhirat. Alright, tak apa, kita tanya apa sahaja dia terbalik. Kadang-kadang hidup ni boleh terbalik dan kita kena terbalikkan balik. Dia macam itulah kita jawab. Alright, jadi terima kasih dan saya ucapkan juga, saya doakan mudah-mudahan anda semua ni Allah akan permudahkan urusan kita dunia akhirat. Anda akan permudahkan urusan perniagaan kita, urusan kewangan kita, urusan rumah tangga kita, urusan kesihatan kita. Allah permudahkan, sentiasa kita dilindungi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang niat-niat yang kurang baik, yang tak baik daripada manusia, syaitan dan juga iblis. Alright, kita sentiasa berikan taufik dan hidayah dalam melakukan dan diberikan ilham untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Mudah-mudahan separuh masa kedua separuh masa kedua ni kita akan jadikan kehidupan dan perjalanan kita ni lebih baik insya-Allah. Alright. Jadi saya juga alu-alukan untuk anda terus share kepada kawan-kawan anda. Alright, share benda ni. Alright, mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada perkongsian kita. Alright. Jadi jangan lupa seperti biasa esok pagi juga kita kan bersama dan saya nak kita datang sekejap, datang sekejap, kita ambil energi, kita bagi energi dan kita terus buat apa yang kita buat setiap hari. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah doakan saya untuk saya sembuh daripada batuk ni, supaya saya dapat lebih baik dalam apa yang saya buat ni insyaAllah. Alright, jadi itu saja daripada Abang Abu insyaAllah. Alright, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Alright, Amboi lupa, kesian saya join tapi diam-diam je, Usyuk dengar dan ada nama lain yang AA tak ingat juga kan. Tak, dia tak boleh dengar duduk diam semua. Ni semua aku tak nak layan. Kau ni bila datang ni kena energy, kena komen, kena like, kena itu, kena ni. Barulah kita macam mesra, barulah kita best sikit. Betul. Kau datang dengar duduk one corner apa? Aduh, tak best. Dia kena berinteraksi, right? Okay. So apa-apa thank you Kak Syurin, Kak Zurin kita Kak Zurin ni dia orang yang orang lama ni. Dia orang berpengalaman tapi dia sentiasa mengikuti semua kind of ilmu-ilmu yang diajar oleh semua orang. Dia tak pernah macam dia akan pergi untuk belajar. Bagus. Itu satu benda yang sangat best pada masa-masa macam ni. Kita perlukan benda-benda macam tu, right? Okay, so itu sajalah kepada semua. Okay, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, sehingga itu saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله